Hai semua. Kan background tangga terus katanya. Anda masak dulu nak sebelum Zara start. Hai semua. Mana nak ke depan kan ni? Baru muncul. Hai, okay. So, sebelum kata Zara start, boleh tak kata anda tulis dekat bawah kan sekarang ni anda live daripada mana? Sebab Zara macam nak bagi gift. Zara nak bagi gift mark yang apa? Yang Min Cafe tu kepada kata 3 orang bertuah. Comel zirafah tu. Tu rasanya Dino beli kat Bali kot. Dia jenis suka kan menatang-menatang yang macam eksotik tu dia pasti bawa balik rumah. Kan? Okay, so boleh tak tulis komen kat bawah anda live daripada mana? Sebab malam ni Zara nak bagi kepada 3 orang yang bertuah kan mark special daripada Zara sendiri. Mark Min Cafe tu. Bayangkan mark Min Cafe tu kan. Bila kata kita setiap kali buat live ke, kita buat Zoom ke kan, ataupun CDM Kelvin buat kelas BV expert ke, kita kan letak kat tepi. Kan tak kisahlah kalau dia tulis Min Cafe, tapi kan kita minum Alfalfa. Lepas kan kita akan selfie. Kan eksklusif sebab dah lah tempat tu mark tu limited. Sebab kita keluarkan sekali ni je. Lepas tu dah tak keluar dah. Siapa yang pernah dapat Zara punya mark yang Zara tulis apa hari tu? Sembang teh tarik kot kan. Lepas tu kan Zara dah tak keluarkan dah. Kan dah tak keluarkan. Zara nak buat kata sebagai special. Dia bukanlah special apa pun kan. Macam tanda ingatan lah pada anda kan. Sebab sepanjang kita dalam kata kumpulan TLG ni, Zara tak pernah keluarkan lagi mana-mana signature TLG kan. So mark tu antara kata yang bermula permulaan. Kan okey, ada datang daripada Seri Kembangan, Sintok Kedah. Aku mau orang Kedah. Kan kita ada Kak Wah daripada Hutan Melintang. Yes, I know. Waalaikumsalam. Mira tengah kerja ke? Hasima orang Melaka. Aku ingat kau orang Kajang. Kan Kak Sally daripada Senawang kita tahu. Farida daripada Sabak Bukan 6. Azlianti Seri Manjung. Seri Manjung. Atika daripada Lustang. Zara sebenarnya nak tahu population tim Zara daripada mana. Supaya mungkin mungkin kita tak adalah Zara turun ke sana sebab ialah PKP dan sebagainya, dan kita pun tak tahu bila akan habis. Kan just nak umum SMSSM dibatalkan. Kan untuk kata tahun ni, dan kemungkinan besar MUT dan juga Diamond Night pun mungkin ditangguhkan. Mungkin kita tak tahu sebab keadaan macam ni. Sebetulnya bila kata wujudnya PKP ni, kemungkinan next year tu pun after bulan 3, bulan 4 baru boleh nak berhimpun melebihi 20 orang. Itu pun still dalam kata planning, dan kita refer kepada KKM. Ada orang Kelantan tapi kerja kat Sintok kan. So boleh cakap dua lah nak. Kan sebab topik malam ni dia sangat best. Kan kenapa best? Zara percaya mungkin yang menonton ni kan mungkin yang sedang menonton Zara ni ada satu perasaan atau skeptikal. Saya nak post kat Facebook ke? Nanti riak lah. Kan ada tak? Ataupun saya perlu post ke yang saya ni income besar, nanti orang saudara mara punya duit saya. Zara nak clearkan part tu pada anda. Kan supaya dia macam ni. Zara dulu pun pernah melalui satu circle atau fasa yang Zara dulu bergaduh dengan diri sendiri ataupun confused. Nak post ke income? Nanti kang suami marah, nanti mak marah, nanti kang adik-beradik punya duit, nanti kang orang kata I riak. Ini hukum dia. Zara cerita ni based on Islam. Bukan daripada fakta Zara daripada orang Islam. Daripada garis panduan Islam. Baru nak rasa situasi tengok orang berjaya. Mungkin nanti pulang dulu sekarang.
Baru nak rasa situasi tengok orang berjaya. Mungkin nanti pulun dulu sekarang. Tak faham lah Shima, maksudnya apa? Kan saja je pakai gelang koko ni, dah lama tak pakai. Kan takut kena bayar zakat pula, pakailah. Cakap pasal zakat kan, congratulations. Dah tengok dah ramai start ada kesedaran nak bayar zakat kan, tahniah kan. Siapa rasa selepas dia bayar zakat kan, dia rasa macam rezeki dia melimpah ruah. Siapa rasa lepas dia bayar zakat, dia rasa macam, betul ya Siti Amzara cakap, ramai pula yang PM saya dan beli barang. Siapa rasa lepas dia bayar zakat, hati dia sangat tenang. Tenang setenangnya. Dia rasa lega, rasa ada beban tu dah dilepaskan. Kan, siapa rasa kan lepas bayar zakat kan, dia pelik, tim dia pula dapat order barang macam bertubi. Siapa rasa macam tu? Yes, antara motivasi dan atau riak. Yes, the topic sangat nice untuk anda semua. Suka tengok rakan-rakan berjaya, rasa semangat. Of course, Nadia dia macam ni. Nadia, kalau Nadia nak tahu, Siti Amzara pun bermula daripada saving akak, start business, adalah dalam akaun lebih kurang kata RM127 kot. Maksudnya Zara pun bermula daripada tak ada apa-apa. Akak bermula hanya dengan kereta Pro 2 Viva warna silver yang kiri kanan tu remuk, kemek, sebab aku pergi langgar tiang elektrik mana tau, sebab akak tak pandai bawa kereta. Kan, siapa yang bagi ikon marah kan, tak apa kalau kata anda marah dengan Zara, kita bermesyuarat, kan, kita bermesyuarat face to face, kan. Lepas tu mungkin anda boleh PM Zara direct, mungkin tajuk ni tak sesuai dengan anda ke, tak apa, nanti Zara cuba betulkan. Kan. Okay. Akak rasa tenang dan ada joran PM. Nampak tak Kak Norish kan? Kak Norish rasa pernah tak dia macam ni? Rasanya macam tak adalah beria sangat berusaha, tapi hasil dia Allah bagi, Allah kan berlipat kali ganda. Siapa rasa? Kan, betul CDM. Lepas bayar zakat sila bertubi kan, sebab apa? Kita utamakan hak dia. Dia akan penuhi apa yang awak nak. Kan, sebab zakat ni bukan pilihan tapi kewajipan. Takkan miskin seseorang tu kalau anda bayar zakat dan bersedekah. Malah Allah akan suburkan lagi rezeki tu kalau kata kita pergi bayar zakat. Even though zaman Rasulullah SAW, tahu tak, kalaulah rumah dia dirompak masa zaman tu, dia takut nak cakap orang kampung. Sebab tahu tak, baginda akan cakap, akan point satu je. Sebelum tanya apa-apa, baginda akan tanya macam ni, zakat bayar berapa bulan ni? Kalau kata tak bayar zakat kan, memang harta ni Allah tarik dalam keadaan tak nampak, anak sakit, rumah bocor, tingkap rosak, kereta rosak, macam ada je benda yang tak best. Allah tarik sama ada secara perlahan ataupun secara rentap. Ada dua, pilih nak mana. Kan, ikon care tu kot yang terbaru. Tak ada, dia warna merah, dia macam marah tu kata. Hai semua kan, thank you so much kan. Zara tengok kan, ya Allah, semakin lama kan ramai dah yang faham konsep. Carilah ilmu, pergilah belajar, pergilah tuntut ilmu. Sebab inilah kata muka-muka untuk jadi CDM 2020 ataupun CDM 2021. Siapa nak kan, melalui kata platform Zara akan cuba live kan, paling tidak sampai kata Hari Raya Aidiladha kan, malam raya tu aku akan live juga untuk korang, supaya dia jadi macam ni. Setuju tak? Seronok tak? Bila Zara live setiap hari, anda rasa motivated, anda rasa motivation. Anda rasa macam semangat, ternyanyang je apa Siti Zara cakap. Kan, sebab Zara nak tunjuk sisi CDM Zara yang korang tak pernah nampak. Selama hari ni nak jumpa CDM Zara mungkinlah waktu event ataupun mungkinlah kan waktu kelas, tapi hari ni Zara nak jumpa anda secara depan-depan setiap hari. Kan, setiap hari nak jumpa anda. Kan, tinggal anda je nak tekan butang live kan, atau tak. Kan, nak tekan butang live ni sama ada tengah menerap ke, tengah baring ke kan, ataupun tengah gentil janggut suami ke terpulang, ataupun tengah suap anak ke terpulang. Janji tengok. Kan, janji tengok. Okay, so topik malam ni kan, topik malam ni adalah kata Zara nak share maksudnya macam ni, macam mana aku nak start Zara faham bila kata kita ada result sikit, kan, kita dah closing BHK ke, kita jumpa prospek ke, kita win ada orang beli barang ke, kita ada tu perasaan kan, nak post ke kat Facebook, nanti kan orang kata kita riak pula, bila jatuh riak berdosa besar, ya Allah. Kan, ataupun kan baru nak tekan persen tu, Allah kan, suami cakap jangan yang
Kan jangan nak post income, dosa tu riak. Kita pun tak post misali kan, ataupun kan nak post ke Kang hari ni memang ada order Kang, besok tak post pula, tak nak lah. Ataupun kan nak post ke kan tengah makan Maggi sedapnya kan, nak post ke kan apa income bulan ni Kang, takut Kang bulan depan income tak ada besar pula. Nak post ke kan kita ni kan baru kan, mana ada like pun tak banyak kan, haters banyak, followers tak ada, tak payahlah nak post. Nampak tak? Setuju tak? Inilah perasaan anda hari ini. Kan, betul tak? Kan, perasan tak? Itulah yang anda sedang bergaduh kat diri sendiri. Nampak tak? Setuju tak? Sebenarnya bukan saya tanya Rojim tau yang sedang berbisik. Kan, hawa nafsu korang yang cakap tak payah post lah. Kan, ini Zara nak cerita based on garis panduan Islam. Sesuai tak nak post ataupun tak perlu post. Okay, so Zara refer balik kan, nampak tak? Kalau dah kata itu garis panduan Islam, maksudnya apa? Kita diwajibkan untuk buat. Kan, dia macam ni. Dari konsep Islam kan, kalau kata waktu zaman Nabi lah, ketika baginda kan sedang sebarkan dakwah setelah turunkan wahyu, 3 tahun yang pertama memang baginda buat secara tertutup. Sebab pada waktu itu sekeliling tak membenarkan, sangat-sangat bahaya. Asal nak sembang je cerita Islam ataupun nak berdakwah, akan wujudnya perang, akan wujudnya pertumpahan darah. Kan, maksudnya sangat-sangat bahayakan. So tidak dibenarkan, maksud tertutup. Tapi selepas 3 tahun ia bersifat terbuka, keterbukaan. Iaitu kata kan Nabi cakap macam ni pada rakyat dan umat dia. Kalau kita nak kembangkan empayar, nak cepatkan sebaran dakwah, kena melalui proses terbuka, open. Sama kita dalam konsep bisnes, relate dengan bisnes. Kalau kita nak sales kita naik, orang percaya, orang beli barang, orang start bisnes dengan anda, jadi BHK, jadi HK, jadi apprentice, jadi ahli, kita kena buat keterbukaan. Maksud kata tunjuk result dekat media sosial. Itu ialah hukum dia wajib. Faham Wajib. Wajib. Zara ulang balik. Anda tulis kat bawah. Hukum dia apa? Wajib. Kalau kata kita nak naikkan sales, ataupun kita hari ni saya baru pangkat SM, nak pecut lah jadi SSM supaya pergi nak jadi CDM. Okay, so first thing first, mesti melalui kata proses keterbukaan. Ataupun kalau kata konsep niaga hari ni, pergi post kat media sosial. Even though baginda pun buat benda yang sama. Faham kan, baginda pun pergi buat benda yang sama. Dia buat keterbukaan, dia show off, dia tunjuk yang dia sedang berdakwah. Sama juga macam kita pun sedang angkat berdakwah kan. Apa orang kata, pejuang ekonomi kan, ekonomi diri sendiri, ekonomi keluarga dan juga ekonomi negara. Betul tak? So kita kena show off, kena tunjuk result kan. Dan cuma satu je, bila kata kita tunjuk result kan, ada 2 niat. Niat yang salah bila kata kita nak menunjuk supaya kata kan I beli gelang baru. Nampak tak? Kalau niat kau sekadar macam nak menghiburkan hati kau, untuk kembang kau punya spender tu ni, kepak yang keluar, itu jatuhnya haram. Maksudnya kalau niat korang macam biarlah orang nampak kita, sanjung kita, puji kita, rumah kita kan besar. Faham tak? Kita kan baru keluar wildfire bang, post lah kat Facebook, biar haters tu nampak yang kita dah berjaya. Kalau niat kita macam tu, ia jatuh haram dan takkan ada efek. Maksudnya buatlah benda tu, itu yang tak ada hasil. Siapa setuju? Sometimes kita post juga kan, income kat Facebook, tapi tak ada orang PM pun. Setuju tak? Sebab mungkin niat kita apa tahu, post lah, mana tahu kan yang si Kak Kiah yang tolak kita dulu tu, dia pula akan join kita sebab tahu income kita besar. Padahal muka saya sudah tak join dulu. Padahal kalau niat kita macam tu, memang takkan dapat. Tapi kalau niat kita, okay, niat kita macam ni tau, kita ubah balik kita ubah balik. Kalau niat kita, contoh kan, okay, saya post income ni dekat Facebook dengan atas tujuan kan, kalau lah kawan aku join pun, dia pun akan dapat income yang sama. Mungkin sebab income ni 3,000 ni kan, setiap bulan dia dapat, dia boleh kata beli pampers susu anak dia. Kan, mungkin ada hutang piutang kredit kad dia boleh bayar. Kan, mungkin 3,000 ni kan portion 500 bagi mak dia. Mungkin daripada 3,000 ni kan 200 dia boleh zakat. Kalau niat kita untuk kepentingan dia, yes, dan
awak akan dapat balik 10 kali ganda Allah balas. Sebab dia atas tujuan inspiration. Siapa ingat cerita Zara? Ciri-ciri orang berjaya ialah sentiasa memberi inspiration. Kan sentiasa memberi kata positif. Kan share testimoni, share win. Dan ini boleh digalakkan, diwajibkan post kat medium sosial. Apa sahaja platform. Alhamdulillah. Faham? Faham tak? Contoh dia macam ni. Okey, Zara ulang balik Kalaulah kata hari ni kan kita dapat income, perasan tak pemimpin anda, CDM anda, siapa nak guna ni? Kan mikrofon, kan lagi Reha, jom kita perang income. Kita ni kan blur kan? Apalah, apa hal kan pemimpin aku nak suruh post income kat Facebook. Alah, suami kan marah, nanti suami perli-perli, nanti kan orang ni. Itu yang menyebabkan kita tak pergi post. Sebab niat kita nanti kalau post nanti ada orang minta hutang. Niat kita pun dah salah. Tapi kalau niat kita untuk macam ni, contoh kan, okey, aku post income ni sebab aku nak tunjukkan kepercayaan. Sebab setuju tak, kadang-kadang prospek kita ni kan, lah Mat, kau buat bisnes ke? Tak nampak kereta besar pun. Sebab mentaliti manusia hari ni dah tahu dah, buat bisnes keluar kereta besar, buat bisnes rumah besar, buat bisnes akan kaya. Kalau trend bisnes zaman 1986, buat bisnes merugikan. Trend bisnes 2020, orang tak buat bisnes yang kau pelik. Trend 2020, kau tak buat bisnes babe. Tengok tak orang tadi, OKU yang Zara post tu. OKU tau. Ya Allah, Zara pun duk malu. Zara tengok tau video dia. Dia cakap memang aku tak faham. Apa? Macam sengau tau. Nak tergelak juga. Tapi kan, ya Allah, kan aku tunjuk Dino. Nampak tak B? Dia jual token tau. Dia jual berapa-berapa. Gigi weh. Tapi hasil kata OKU cacat-cacat macam tu pun semalam dia boleh dapat hasil 2 ke 300. Weh, siapa nak bagi? Kita yang sempurna cukup sifat, bulu mata melentik 4 inci, mulut bibir merah macam ni, kan? Blusher merah pun tak nak buat live, kan? Ni Zara nak bagi tips sikit buat live. Nak tak? Siapa nak Zara bagi tips sikit, kan? Cara macam mana tak nak malu buat live, kan? Sambil-sambil ni kan, sebelum kata Zara kupas lagi pasal isu Rizak ni kan. Siapa nak komen kat bawah dulu, kan? Supaya kan Zara percaya, kan? Setuju tak? Hari ni pun kita Zara percaya yang menonton ni mungkin sebahagiannya dah start berani buat live, kan? Especially kan Kak Ain Ati, kan? Nama Facebook dah aku tak siapa, tapi Zara panggil dia Ain Ati lah. Ya Allah, orang yang sangat pendiam, extrovert yang macam mulut macam aku kalau aku pandang muka dia, aku pandang kening dia je. Sebab kening dia kening gangster, terbakar dia satu. Tak tahulah kening kau Kak Ain kenapa kan kalau aku pandang muka dia kan, dia kecil tau. Zara kena pandang macam ni Kak Ain, Zara kena pandang macam ke bawah, dia kecil, aku tinggi kan. Lepas tu kan sihat tak Kak Ain? Kan kita kan kena mengimarah. Sihat. Ya Allah, lembutnya. Sampai aku cakap, apa Kak? Apa? Sampai macam tu, orangnya tak bersuara, lemah lembut. Kan, sampai aku cakap kan, Kak betul ke nurse? Oh, saya bukan nurse, saya MA. MA? Halus macam ni, cakap suara tak keluar. Passion kau kalau nak nazab meninggal terus tengok suara kau. Punya lemah lembut. Kan, tapi dia punya orang kata extrovert tu pun, babe, dia buat live hari-hari tau. Sekali buat live RM500 tu confirm sila akan terjual. Sebab dia konsisten hari-hari. Dan tahu tak macam mana kita nak pecahkan tembok malu kita tu? Kak, ini sahabat Zara cakap. Dia kata macam ni, kan, untuk kata permulaan live tu, jangan pandang muka hampa. Kan ini kamera tadi kan, korang buat macam Zara buat tadi. Pergi pandang zirafah tadi. Kamera tu pergi pantul. So pantul kepada apa? Pantul kepada barang. Kan. Hai. Dia macam ni. Oh, accident 10 tahun lepas laga bontot lori. Amboi kau Kak, nasib baik kau hidup panjang umur kau. Alhamdulillah Kak. Kan. Mula-mula kan kita kena buat macam mana? Ini produk, contoh depan kita produk. Kan. Kamera, ni kamera. Kan. Ini kamera. So ini produk. Alihkan binatang ni ke sini. Jangan pandang ke muka kita. Pandang ke sini. Faham tak? Okey, Assalamualaikum. Kak ni nak buat live. Okey.
Okey, Kak ni kan nak cerita pasal produk Maharani. Kak ni kalau kata kita nak buat live, Zara ni yang tahap CDM dah 9 tahun berniaga pun Zara still ada nota sebelum buat live. Kenapa? Kita ni insan yang kekurangan. Manusia mudah lupa. Supaya ada take note, supaya kalau lupa pun tak apa. Sebab buat live ni dia bukan betul salah, bukan seronok tak seronok, bukan kena tunggu sempurna, tak. Nak tunggu sempurna, kiamat belum tentu sempurna. Betul tak? Besoklah sebenarnya ada anak kecil. Nak tunggu anak kau besar ke baru nak buat live? Mai bagi tahu aku. Betul tak? Kau nak tunggu bila? Nak tunggu lawa? Saya ni tak lawa lah CDM. Hello, kau mana pernah lawa? Nak tunggu lawa tu kena operate muka. Aku nak cakap macam tu kadang-kadang. Tapi sabar, upline kan. Nak cakap, itulah CDM. Akak ni segan. Dia dah akak tak lawa. Dalam hatilah, memang kau tak lawa dah tu. Bila masa kau nak lawa macam aku? Nak cakap macam tu. Kan, sebab tak boleh tunggu sempurna, buat dulu. Sebab kata kawan Zara kan, kalau kau segan babe, kau pakai mask. Dia kata pakai mask Superman tu ataupun Ultraman tu. Kau buat live sebab orang tak nampak muka kau. Kalau kau atas tujuan, takut dengan muka. Sebenarnya konsep kita buat live kan, ingat apa konsep, apa niat kita? First thing first, kena ada niat. Okey, aku buat live di pasal Maharani ni sebab aku boleh jual Maharani ni dan aku boleh tolong orang. So, percaya cakap Zara, korang akan cerita Maharani ni bukan cerita pasal Maharani ni kan harga dia 125 sen. Itu kan kalau anak kau ada, dia terajam muka kau. Cakaplah apa kelebihan Maharani ni, apa yang dia boleh selesaikan. Faham tak? Kan, kopi ni pergilah buat live kan. Hai kan, Abang Bok nak buat live ni kan. Gini kan, hari ni je lah promotion kan. Siapa beli dengan Abang ni dapat mak ni Abang bagi. Kan dapat mak, bagilah pada prospek tu. Ya Allah, Abang minum ke waktu sahur ke. Ya Allah, tenaga. Kerja tu jadi semangat. Kau ceritalah apa yang kau dapat supaya manfaat tu dia pun akan dapat benda sama. Faham tak? Faham? Kan, apa lagi? Contoh, basuh baju. Kan, janganlah kakak malu, jangan buat live. Aku nak cakap macam ni je, what the fuck kalau kau malu. Kan, malu, duit pun malu datang kat muka kau. Sebab orang berniaga tak boleh malu. Orang berniaga buka mulut, duit masuk. Buka mulut, duit masuk. Tulis kat bawah. Orang berniaga tak boleh malu. Kalau kau ada kemaluan kau pergi potong kemaluan kau. Sebab tak boleh. Tak boleh. Orang berniaga tak boleh malu. Tengok tak? Siapa dengar cerita Kak Emma malam tadi? Kan? Aku, malam tadi Zara memang agak keletihan. Sebab siang tu kita pergi buat, kau bayangkan semalam, nak cerita juga ni. Aku jadi pekerja Aceh. Kau tahu tak? Nasib baik aku tak pakai Vogue pun. Nasib baik aku bersederhana, pakai jubah biasa, tak pakai bulu mata, tak make up apa pun. Sebab coach minta tolong, babe, turun pukul 3 Masa tu aku tengah shopping. Okay, terus sebelah. Kan, pergi NSK dekat Kota Damansara. Kau tahu tak, NSK tu ialah pasar borong. Rohingya dengan aku tak boleh beza. Sama kulit hitam. Sama je aku dengan Rohingya. Duduk sebelah-sebelah, Rohingya ada beradik katanya. Aku masuk-masuk, aku tanya, coach nak beli berapa ni? Kita beli untuk 70 orang asnaf. Kau bayangkan 70 orang asnaf. Telurnya, aku nak beli gulanya, susu, bihun, minyak. Memang bersingsing lah aku dengan jubah tu. Ya Allah, muka ni berpeluh-peluh. Packing. Kan, packing. Tapi nak jadikan cerita kan, Zara tengok kan, punyalah bagus orang Rohingya tu kan. Betul lah, kan, dia buka mulut dia, hasil masuk. Sebab cakap, abang, tak nak tambah lagi kak? Kan, di sini sudah ada bihun, ambillah itu tepung. Nampak tak? Orang Rohingya pun, sebab tu dia boleh kaya dekat bumi kita. Kita yang orang Malaysia duduk malu, segan. Segan dapat apa? Tak boleh segan. Orang berniaga tak boleh segan. Lagi-lagi zaman 2020. Bila kau segan, duduk bahagan. Kan? Kalau kau segan, duduk bahagan ni. Jangan nak segan. Tak boleh nak segan. Mesti nak kena, jangan nak malu. Jangan nak malu. Betul lah. Tahu tak? Zara belajar daripada Kak Emma. Kan? Semalam kan dia keletihan. Aku dah terbaring tau. Sebab semalam pula, kan, Zara bersahur kononnya, tapi makan banyak. Kan? Tapi macam kepenatan. Kan? Packing 70 orang. Kan? Tak buka video sebab tak larat. Lepas tu kan, nak tergelak bila Kak Emma kata, apa yang ini? Yang logo burung ni. Dia tak tahu. Aku cakap, Twitter Kak Emma, Twitter. Dia tak tahu Twitter. Kak Emma, orang
orang extrovert yang nak bagi tahu, siapa kenal Kak Emma? Kak anak didik dia tahulah. Ya ke Noni? Tak apalah. Semoga dipermudahkan ya. Kak Emma, tahu tak Kak Emma? Lemah lembut, lemah gemalai kan? Oh ya ke? Prospek tak nak? Okey, terima kasih Kak. Aku kalau tengok muka Kak Emma tu, aku macam aku nak tolong jawab kadang-kadang kat prospek. Punyalah lemah lembut. Hello, lemah lembut dialah antara orang pertama, CDM nurse pertama dalam CLA yang bergelar CDM. Dan CDM yang pertama yang pecah rekod income 45,000 waktu double diamond. Hello yang kita banyak cakap ni. Aku nak tanya korang. Yang korang banyak cakap tak tahu malu ni. Malu sikit pada Kak Emma. Kan. Aku nak tanya, ya Allah kakak ni tak pandai cakap pun dulu. Jual apa kak? Jual baju-baju dekat pasar malam. Nampak tak? Dan soalan Zara pertama pada dia. Kan waktu jumpa. Kak Emma, Kak Emma dulu peniaga? Akak dulu jual pasar malam. Tahu tak soalan Zara pertama apa kat dia? Kak, macam mana kau berniaga? Sebab kau sangat pemalu. Tahu tak dia kata apa? Memanglah CDM kalau malu. Memang CDM malu akak ni, tapi terpaksa. Bisnes ni kalau kita tak buka mulut, duit tak masuk. Dia kata, terpaksalah kat tebal muka sebab malu tak boleh belikan susu pampers anak. Malu tu CDM, akak punya hutang keliling pinggang kan. Akak ni ibarat hidup, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Terpaksa simpan malu tu. Kalau malu tu dalam bentuk kalkulator ataupun portion macam ni, dia kata kena tarik malu tu, buang letak kat bawah. Dia kata terpaksa. Sebab CDM pernah akak jatuh nak makan nasi, beras tak ada. Beras tu terpaksa tonggeng-tonggeng. Akak pernah pernah kata susu si adik dengan si abang tu minta susu jiran sebelah. Dia kata akak pernah susukan adik dengan abang tu guna TO je. Nak bagi tahu punyalah kalau kata ada perasaan malu tu kan, agak-agak boleh tak memberi perubahan pada kita? Kan boleh tak bagi perubahan pada kita? Sebab Zara pun dulu kan, memang aku ni jenis banyak cakap. Memang banyak cakap, tapi Zara pun ada perasaan malu tu. Malu apa? Malu berniaga sebab takut orang kata Zara. Kita manusia biasa. Zara pun, korang nampak Zara hari ni pumpang-pumpang, cakap gagah-gagah tu kan. Zara pun bermula from zero. Zara pun bermula daripada tak ada apa-apa. Zara pun bermula daripada kereta Viva, tak ada duit, tak ada saving kan. Tak ada pakaian branded, tak ada barang kemas, langsung tak ada nothing, zero. Tapi kita menampak step by step. Kita ikut laluan orang berjaya. Dan laluan orang berjaya, ayat first plan aku cakap, babe, kita kalau dapat result kita kena post kat media sosial. Walaupun masa tu Facebook aku, sekejap aku ingat password dia, sekejap aku tak ingat. Inilah yang Zara nak bagi tahu kepada anda. Kan nak tak macam mana Zara boleh bantu anda? Lepas ni anda boleh dapat sale bertubi-tubi. Anda boleh dapat ahli bertubi-tubi. Anda boleh dapat HK bertubi-tubi. Anda boleh dapat baby home kiosk bertubi-tubi. Gambar sedang hilang. Okey ke? Okey tak Zara punya live? Samalah, lain tak berapa okey gambar sini. Zara sekat. Okey jap, siapa yang rasa okey Zara punya live? Zara rasa macam okey je. Okey tak? Kalau okey bagi thumbs up. Okey. Okey, tak okey? Okey. Okey. Zara pun tak nampak komen anda. Adakah ianya line tak okey? Okey? Okey. So okey Alright, okey. Alright. So, apa Zara nak share kan? Macam mana kata kita dalam kata hukum bisnes kan, supaya sales kita boleh kembangkan empayar. Daripada kita hari ni seorang, kita boleh ada 2-3 orang rakan kongsi. Daripada 2-3 orang rakan kongsi, kita ada 10, 20, sampai ratus, sampai ribu kan. Macam mana kita melalui kata mungkin kita biasa-biasa saja hari ni kan. Income tak ada, saving tak ada kan. Hutang banyak kan. Don't worry. Melalui kata step pertama ni, inilah yang Zara buat. Walaupun dulu aku tak pandai, tak faham. Dulu aku follow, walaupun niat aku post dekat Facebook supaya tunjuk hashtag riak dan riak kan, pun ada hasil. Bayangkan kalau hari ni kita ubah niat kita kan, contoh hari ni kan, lepas ni ataupun esok, kena pastikan hukum bisnes. Tulis dekat bawah, hukum bisnes kalau nak bagi prospek nampak apa yang kita pergi show off di Facebook, Instagram atau TikTok, Toki yang sebut, TikTok, WeChat, Line, YouTube, status WhatsApp,
whatever media sosial, paling tidak satu hari 4 kali. Jangan kurang 4 kali. Dan Zara punya hukum bisnes daripada zaman Zara buat 2011 until now, Zara mesti nak pastikan aku post 4 kali. Tahu tak kenapa 4 kali? Sebab manusia ni kalau dia ingat dekat kita, paling tidak pun dia confirm akan beli barang kat kita. Tak kerap at least sekali sebab dia ingat. Macam kita. Kan, tahu tak Zara nak share pada anda ya. Dekat US ada satu salesman Honda. Okey, dia kerja Honda lah. Tahu tak dia kan dia pekerja Honda. Dia antara kata salesman terbaik dunia Honda, which is setiap bulan dia boleh jual 2 ke 3 ribu kereta Honda. 2 ke 3 ribu kereta Honda, okey. Dan bila bos dia tanya, bos pun belajar. Kan, brother, macam mana you buat? Tahu tak dia buat apa? Dia kata, pertama saya ada engagement. Dia pun buat mengimarahkan salam. Dia ada hubungan baik dengan klien-klien dia. Dan tahu tak dia buat apa? Dia hanya ingat birthday wish, birthday date customer dia, dan dia send card. Orang tu just datang nak sekadar nak tengok kan showroom kan. Dia akan ambil database dan dia send. Dia mengimarah salam tau maksud kat situ. Kan, lepas kan, hi, happy birthday kan, from ni daripada Honda, cukup. Dia mengimarah salam. Tapi 15 sales dia boleh cecah 2 ke 3 ribu. Dan pernah pecah rekod masa Christmas hujung tahun, dia boleh jual sebulan almost cecah kat 10 ribu kereta. Power tak power, hasil engagement saja. Kita pernah tak kan Jekyll, Jekyll terasa kan ada sejarah silam ke kan Jekyll. Kita mungkin baru beli kain sekali lah kot kahwin pun bila kak 5 tahun lepas, tapi sampai sekarang dia duk follow up kita. Bukan follow up, tanda ingatan kan. Bila tanda ingatan kan, hai saya Jekyll ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kan, selamat menyambut Ramadan, wish je kan. Dia boleh apa kau beli ke tak beli, tapi dia wish. Tapi sebabkan kita ingat, itu yang kita terdatang. Sebab ingat, ini kau tak post 4 kali, kau rasa orang ingat ke kau? Faham tak? Kita duk expect, kenapa saya dah post dah DM. Aku pun tanya, berapa kali post? Sekali je. Besok tu saya post gambar saya dengan anak-anak saya. Memang kau dapat anak je. Faham tak? Satu hari paling tidak kita kena ada 4 kali posting. Kena ada jadual. Faham? 4 kali post. Kan, post apa CDM, pergi copy paste dekat bank iklan ataupun dekat iklan Titan, copy and paste. Ni aku nak habaq sikit kan. Zaman Zara dulu, korang 10 kali untung. Sepatutnya korang bukan boleh jadi CDM 6 bulan tau. CDM 2 bulan setengah je. Kenapa? Sebab korang ni terlalu dimanjakan oleh kami CDM, oleh kami leader-leader, oleh kami, oleh Coach Said. Zaman Zara nak post iklan, pandai-pandai kau lah. Kalau kau nak post, kalau aku minta dekat upline aku, mau dia bagi penampar kat aku agaknya. Kak upline, iklan apa? Upline aku, dia sound je aku. Awak berniaga, awak sebagai leader, tahulah iklan apa awak nak post. Takkan nak suruh saya. Upline saya dulu. Tapi kalau saya bawa cerita kat awak, lari awak. Kita kan kena berlemah lembut. Kan? Upline Zara garang. Ala-ala askar. Tapi sebabkan garang dia ni jadi macam aku ni. Jadi macam Zara ni. Kan? Jadikan dulu macam Zara kan. Kalau post iklan ke, nak buat apa ke, pandai-pandai sendiri. Tapi kan sebabkan kita nak kan. Sebab Zara ni orang susah. Memang nak jadi kaya. Memang nak hidup senang. Nak bahagiakan mak ayah. Cukup. Sebab tu Zara struggle. Biarlah susah. Sampai Zara pernah cakap apa tahu? Kan Zara kan ulang alik kan, Singapura pasal dah kahwin kan, Singapura ke KL ke Singapura. Zara sampai nangis dalam kereta cakap apa tahu? Ya Allah Tuhanku kan, kalau ini laluan aku untuk jadi jutawan, kalau ini laluan aku, keperitan yang aku perlu hadapi sebelum aku jadi jutawan, aku sanggup ya Allah. Kan, Zara selalu doa kan, menangis esak-esak kan, nak nangis kat siapa kat bahu mak aku tampar. Mak aku dah cakap jangan buat, aku buat sebab Zara ni degil. Zara ni buat bisnes tanpa persetujuan mak dan suami. Tapi Zara buat juga. Jangan salah faham, bukan Zara tak dapat redha dia, bukan kita derhaka, bukan kita jadi anak yang derhaka pada mak, bukan nak jadi isteri yang derhaka pada suami. Tak. Zara tahu hukum hakam tu, tapi sebagai orang bisnes kita kena faham, suami dan mak ni antara orang yang takkan faham apa kita buat. Mereka ni ialah kita panggil pencuri impian. Tulis kat bawah. Pencuri impian ni apa tahu? Orang yang kita sayang, kita buat tu bisnes untuk dia, tapi mereka ni akan downkan kita. Itulah pencuri impian. Siapa lagi pencuri impian anda? Anak.
Tulis kat bawah. Siapa lagi pencuri impian anda? Suami, isteri, mak ayah, mak mertua, ketua kampung mungkin, pencuri impian ke? Kan? Ataupun skandal sebelah. Pencuri impian ni, niat kita nak buat bisnes sebab dia, tapi kan dia yang akan mendownkan kita. Down tu apa? Contoh, bisnes lagi ke yang? Kan ni abang nak makan ni. Hidang cepat. Kan? Ataupun kalau kita tengah nak balas mesej customer kan, muka dia macam ni. Kadang-kadang aku macam nak ketip je mulut dia kan. Dia tahu tak kita ni tengah struggle bisnes kan, tengah nak balas mesej customer, tapi dia. Lepas tu kan pencuri impian dia buat apa? Perli. Hai orang kaya, baru balik jumpa bos ke? Jumpa upline. Lepas tu dia pergi dengan anak-anak kita. Tengok mama tu, besok-besok dia belilah Velfire untuk kita. Dia gelak kening. Pencuri impian lah. Ada? Pencuri impian. Yang bila dia nak kaya jadi CDM, yang abang ni dah boring lah pakai kereta watch ni, kan nak pakai kereta kan dalam hati kan kau nak Velfire tapi kau tak sabar bini kau, kan dia geram juga kan. Ada kan? Ada tak? Yes, adik-beradik pun sama. Yes, betul, setuju, adik-beradik. Itulah pencuri impian. Tapi macam mana kita nak pastikan pencuri impian ni dia tak curi impian kita untuk berjaya? Macam mana nak pastikan mereka ni akan akur satu hari nanti yang akur. Oh betul lah, bini aku memang terbaik. Yes, she is my wife. Seorang jutawan dalam kata platform Hi.O, dalam kata kumpulan TLG. Macam mana satu hari mak kita akan rasa bangga cerita dekat adik-beradik dia, itulah anak aku, itulah dia ni buat Hi.O. Ya Allah, rasalah aku adik-beradik, rasalah income dapat sebulan 4,000. Ya Allah, seronoklah pergi umrah. Dialah yang bayarkan kita. Nak tak Yana, mak akan bergosip pasal kebaikan kita. Kan, alhamdulillah lah. Ni lah Yana belikan kan rumah ni. Kalau tak rasa jugalah. Kan. Lepas tu adik-beradik mak kita, makcik kita lah. Untunglah kau ada anak macam Yana tu. Rasa sikit kan aku ni tak juga. Dah tua-tua aku juga bagi duit pada anak-anak. Itu conversation biasa. Betul? Kan kalau mak kita kan, arwah ayah Zara sebelum meninggal kan, dia punya proud, dia cakap apa tak dengan geng-geng surau dia, dengan geng-geng masjid lah, kan dia belagak, dia pun belagak, dia bawa Mercedes Zara pergi ke surau. Dia pasukan yang geng-geng pakcik-pakcik tu macam wah, Kang Jamal, kampung Zara di kampung Jawa. Kang Jamal kan apa yang besar cakap Jawa, macam besarnya kereta kan. Tapi diorang tahu, orang kampung Zara tahu Zara antara orang yang berjaya kat kampung tu, sampai Zara dinobatkan ikon Beliawadi Sahabat Berenam, mengharumkan nama Sahabat Berenam lah. Dan masa Zara ni kecoh dekat Sahabat Berenam sebab berjaya dan sebagainya kan, orang kampung sampai respect datang ke rumah nak tengok kereta Zara, sampai respect nak jumpa mak ayah nak tanya apa Zara buat, kan. Sampai masa ayah pergi ke surau tu kan, besarnya kereta, untunglah rasa juga. Dan ayah cakap apa tu lah, at least sebelum aku tutup mata, at least dia kata je, sebelum aku tutup mata aku nampak jugalah nak aku berjaya. Tak semua seorang pun ada lah, kan. Kalau kata senah, dia panggil Mak Zara senah. Kalau kata aku tak ada senah tu, hidup senang jugalah. Dia cakap macam tu pada kawan dia, kan. Nak bagi tahu dia happy, dia proud. Kan, nak tak satu hari kan anak-anak akan akur, kan. Mungkin selama ni kita terpaksa berkorban apa, kan. Mak ni asyik pegang handphone kan, COD, kopi, nak pakai mask pula kan. Nak pergi mana mama nak pergi berniaga ni, duduk kat rumah kejap-kejap lagi mama balik. Kita pun habis je COD, berkocok-kocok nak masak kat dapur, singsing lengan kan. Zara singsing lengan ada gelang, tak macam sedap hati jugalah kan, singsing lengan. Suami duk menggentel telur kan, tengok TV, Netflix, kan, ataupun main handphone kan. Tak nak layan, tak nak bantu kita. Tapi tak apa, Zara pun pernah melalui fasa tu. Zara buat apa? Kan, kuat tunjuk bukti. Sebab Zara cakap macam dalam hati, tak apa, mereka tak faham apa kita buat.
Kalau mak cakap tu jangan lawan. Kan je. Kan. Kamu ni tak payahlah ni. Tapi kan Zara selalu cakap dengan mak kan kalau waktu salam kan. Hai Lela kan nama berita kan orang Borneo, orang hebat Borneo. Kan. Dan tahu tak masa kalau kata nak salam kan cakap mak kita tahu tak Zara selalu guna ayat ni. Anda boleh tiru kalau kata dekat pencuri impian anda kan cakap macam ni, mak mak doa kita tahu kita tahu mak tak suka kita buat bisnes. Kita tak nak apa pun, kita nak doa mak je. Sebab kita tahu doa mak tak ada hijab. Kita tahu doa mak ni kan akan makbulkan apa saja. Sebab mak kalau kita dah senang sikit kan nanti kita nak bawa mak bla bla bla. Kita cerita apa yang kita nak. Walaupun mak masa tu kan dia macam ni lah naluri mak naluri seorang mak ayah marah-marah dia pun jauh dekat sudut hati dia. Kalau waktu malam tu dia still akan ada doa kita. Dia mesti akan selitkan doa kita. Dan sebenarnya kejayaan kita hari ni kan, Waima anda boleh berniaga hari ni kan, boleh closing baby home kiosk, boleh closing jual barang, buat tu buat ni. Percaya cakap Zara, bukan sebab anda hebat, tapi asbab doa-doa mereka ni. Doa suami kita, doa mak ayah kita, doa mentua kita yang diorang tak cakap pun. Kan. Sebab Zara sangat percaya dalam Zara berjaya ni ada tangan-tangan malaikat. Malaikat yang Zara anggap itulah mak ayah Zara yang sentiasa mendoakan Zara daripada kejauhan. Even though sampai hari ni pun saya cakap dengan Dino. Ya kan, kita berjaya ni sebab mak sebenarnya, doa mak. Betul. Kan. Dan Zara pun kadang-kadang kan cakap dengan Dino masa dulu dia tak faham kan. B kan tak apalah kalau B tak nak support sayang pun, tak nak drive kan untuk sayang, tak nak bawa sayang jumpa klien, tak nak. Zara tak pernah merasa suami pergi postage. Buat sendirilah kau. Kan Zara sampai cakap apa tahu dengan Dino, tak apalah B. Kan dia nampak Zara punya kepenatan, struggle, tak cukup makan, tak sempat nak makan kadang-kadang, terkocok-kocok sebab Zara kena entertain team, Zara kena jumpa team, kena layan team, kena buat live video kat team, jumpa tu jumpa ni. Sometimes untuk diri sendiri tak ada. Sebab tu kadang-kadang kan mungkin Allah tak bagi lagi Zara nikmat anak kan, sebab rupanya Allah sedang nak bagi Zara anak yang ramai, iaitu anda. Zara tumpang tau sebenarnya rasa seronok tu dengan anda. Sebab tu kan kadang-kadang Zara cakap tahu mungkin Allah tak bagi lagi aku anak sebab sebenarnya Zara nak spend masa dengan anda lebih. Takut-takut bila Zara ada anak tak sempat kot. Dan mungkin dia akan bagi waktu bila tahu, mungkin bila dah ada jutawan di bawah kepimpinan Zara. Bila Zara dah lahirkan jutawan, anda pun dah ada kereta besar, rumah besar kan, income pun dah 30-40 ribu sebulan. Mungkin waktu tu dia bagi aku tu kembar agaknya. Faham tak? Kan tu bagi kembar untuk aku kot. Sebab waktu tu aku dah bersedia. Kan kalau tak pun Zara tak ada masa. Ingat aku nak live dengan korang ke? Baik aku layan anak aku tu. Kan kalau boleh lah kan. So apa yang Zara buat, setiap kali solat, setiap kali jumpa mereka, Zara memang cakap, B, tak apalah B kalau B tak nak support sayang, tapi nak satu je, boleh tak? B doa je semoga bisnes saya sukses. Walaupun muka dia macam tapi kan Zara percaya suami kan duk celah mana keburukan kita, kelemahan kita. Sayang dia tak ada, kalau tak kahwin dengan kita, betul tak? Kalau takkan nak kahwin dengan kita kan, yang kita macam ni kan, yang dah lah cantik kan, pandai masak kan, takkan nak kahwin kita. Tapi yalah ego kan. So apa Zara buat? Tugas part Zara pada mereka selesai. Maksudnya Zara tak melawan cakap mereka, tapi Zara stick dengan apa Zara nak. Kalau mereka cakap jangan post, tapi aku post juga. Jangan post, nanti orang kata mengada-ngada pula post income. Okay B, lepas tu kan aku post, moncong lah dia. Tapi ada aku kisah. Lepas tu dia bising, kenapa post? Oh ya Allah, terpost lah B. Itulah sayang ni kan banyak kerja. Zara tak ingat bila sayang post. Dalam hati lah, memang aku sengaja post pun sebab Zara percaya pada upline aku. Sebab upline kan yang orang tahu pasal kita, bisnes kita, betul tak? Kan tak apa kak, saya bukan nak minta simpati. Itu memang tanggungjawab saya. Kan saya percaya satu je, hukum yang saya pegang dalam bisnes ni, semakin banyak saya bantu orang, semakin banyak saya tolong orang, Allah balas kat saya 1000 kali ganda. Itu yang saya sangat percaya dan saya pegang pada paksi tu. Dan don't worry, saya mak ajar tim saya sangat ikhlas. Don't worry tentang tu. Hai Kak Nini, I miss you. Hai Kak Nas. Kak orang order hebat. Okay, so berbalik kepada mak pun sama. Kan setiap kali balik kampung kan cakap, Mak doa kita tau. Mak doa kalau kita bulan ni kita buat 10,000. Dulu masa awal bisnes, Mak doa kita tau kita buat 20,000. Kan, tapi apa berlaku, saya cakap macam ni lah hati kan sebelum tidur.
aku mesti nak kena pastikan satu hari mereka akan akur dengan kejayaan aku. Mereka akan akur dengan aku macam betul lah dia ni memang degil. Biarlah dia buat bisnes, biarlah isteri aku buat bisnes, at least kan income dia aku dapat sikit. Kan biarlah mama kita buat bisnes, paling tidak kan hujung tahun depan boleh pergi melancong ke Korea main salji. Paling tidak. So pegang pada keputusan tu. Bukan kata jangan ikut suami tau. Boleh ikut suami, tapi hukum bisnes ikut follow orang yang berjaya dah buat. So apa Zara buat masa tu? Dan inilah CV Zara ZCDM 6 bulan. Korang follow je. Inilah CV Zara within 8 bulan ke 9 bulan Zara kumpul 100, my first 100k saving. Inilah CV Zara after 6 months Zara keluar Mercedes-Benz AMG Sport. Zara antara CDM anak dara. Zara anak dara tak jadi CDM. Yang keluar kereta AMG Sport. Bayangkan nak tak? Kan yang sedang menonton ni kan, Kak Nas, Kak Sally kan, keluar je Mercedes kan. Yang penting Mercedes tu datang ke stokis. Datang stokis, Mercedes bunyi Mercedes. Masa tu stokis kita orang dekat bawah. Stokis Zara dulu, dekat bawah tu ialah tempat kedai mamak tau. Jadi kan orang memang akan lepak-lepak sebenarnya atas lah. Jadi setiap kali kalau kata Zara datang, diorang macam start macam, tahu tak kalau tengah makan tu, diorang akan start macam, okey dia datang. Sedang Zara, market aku tinggi. Kan, bayangkan Kak Saadun masa tu kan, kita turun je, keluar je kaki, Kak Saadun keluar je, buka pintu, keluar kaki, orang tak nampak yang aku digemuk. Orang nampak macam wow, apa Printi Zita ke? Wow, kan Zara keluar dulu, kan spek mata besar kita tu, Kak Saadun, kita naik yang ke atas. Kan, tapi dah tutup lah aircon, engine tutup dah. Mercedes macam mana aku tak ingat dah lama dah. Tutup, jadi kot tutup. Lepas tu turun. Lepas tu handbag LV kita tau. Kan Kak Azmah, handbag LV kita keluar. Lepas tu tak payah kita say hi, orang akan say hi pada kita. Hi CDM Zara, cantiknya hari ni. Hakikatnya walaupun aku tak make up masa tu, kan, hakikatnya walaupun aku rasa aku biasa je, bila kau dah keluar Mercedes, pakai bag LV dan ada spek mata besar, orang akan tahu kau kaya raya. Dan dia akan indirectly kan, hi CDM, wah cantiknya, boleh tak nak ambil gambar? Boleh tak Kak Yana, CDM Yana boleh tak saya nak ambil gambar? Automatically. Dan tahu tak dia orang akan cakap macam ni, I'm so inspired kan, saya setiap hari follow CDM Zara punya Facebook. See, until now orang akan cakap benda yang sama. Abang Mat kan, Abang Mat tak ada handbag kan. Abang Mat dia keluar, ya Allah, I tell you keluar pula Mustang. Kalau Mustang kan, daripada 1 kilometer tu kami dah dengar dah, tu kereta Abang Mat tu. Kami tengah makan ni kan dengan Kak Emma. Bunyi dia woof, dia punya woof tu. Kalau ada anak dara, tali bra tercabut. Sebab getaran tu, wipes tu, cabut tali bra. Terlondeh ni. Abang Mat datang. Abang Mat keluar je daripada Mustang tu, orang tak nampak perut Abang Mat yang buncit tu, orang nampak kan. Wow, fuyo, handsome-nya Mamat ni kan. Abang Mat pun still pakai cermin mata, steady cermin mata tu, keluar, kunci tu lambung atas. Lepas tu macam ni, rampas. Lepas tu kan, baru kita buka spek mata, letak kat baju sini kan. Orang akan cakap, hi CDM, hi CDM Abang Mat. Itulah yang akan berlaku. Yes, Kak Nam meletup. Meletup. Best, sangat best. Momen ni Zara dah lali tau. Lali. Sampai tahap macam, sampai cakap dengan Dino kan, boleh tak kita beli kereta Myvi? Sebab dah penat lah. Macam, seakan nak pergi pasar Taipan belakang ni. Takkan aku nak pakai kereta Mercedes, faham tak? Range Rover. Pakai ni je lah, Myvi. Dah 9 tahun. Macam korang baru, memanglah wajib. Kan? Cuma, apa yang korang kena buat kan? Bila kata dapat income kan, wajib post dekat Facebook dengan niat, aku bukan nak menunjuk income aku besar tau. Dengan niat, insyaAllah kalaulah kata ada orang yang baca ni, mungkin dia pun tengah susah. Macam mana Kak Emma cerita malam tadi kan, saya ni penat kan, berniaga siang malam dekat pasar malam, dapatnya 100 je. Tapi macam mana pula ada platform boleh berniaga boleh dapat 4,000. Dan Kak Emma pun terus PM prospek tu. Nampak tak? Mungkin CDM Reha hanya post, hanya niat, tak apalah aku dah dapat, aku nak orang lain pun dapat macam aku. Nampak tak? Sebab tu CDM Reha, hati dia baik, ikhlas, dapat anak didik yang fighter macam Kak Emma. Sebab tu kan, kau ingat CDM Reha tu, Angah tu bagi ke? Kan? Jangan nak post, nanti riak. Reha pun kata, ya okey bang.
Dia post. Last kali hari ni dah support. Support apa bini buat. Sama dengan Abang Nino. Kan dulu kan muka garang. Kan jangan. Tapi sekarang kan dia pula yang kan dia pula duk belikan aku punya lampu lah, settingkan office lah. Kan yang tak ada buat live ke? Kan Zara ni kan besok nak buat satu video video makeup. Tengok dia sediakan prop-prop ni. Aku tak ada buat apa pun. Bila kata suami dah start akur. Akur tu apa? Yes, she's my wife. Dia memang sangat fighter. Jangan kau tanya dia, jangan kau halang dia kalau apa dia nak. Kan biar je dia buat bisnes. Sampai kadang-kadang Abang Nino dia yang ketua PT. Tu tak PT apa, personal touch. Kan dengan geng-geng suami. Sebab tu kata waktu event bawa suami. Sebab Abang Nino dia PT waktu isap rokok. Nak tak di-PT oleh Abang Nino. Abang Nino cakap 2-3 patah kat 2-3 patah perkataan je kan sambil isap rokok. Alah, bini kita tu bagi je dia buat bisnes. Nak jumpa prospek, bagi. Nak jumpa mentor dia, bagi. Sebab untung-untung kita boleh pergi melancong. Ya Abang Nino, untung-untung kan bro, kita dapat juga persen bonus dia. Untung-untung rasalah pakai kereta besar, kereta mewah. Sedap tak? Kan untung-untung rasa jugalah bro kan pakai baju lawa, bergaya sikit, hidup tak ada hutang kan, hidup selesa. Cakap tu je. Suami-suami tu jadi okey. Sebab tu kenapa Hanzala boleh rapat dengan Dino. Kan abang, kadang-kadang aku rasa diorang macam skandal tau. Abang Nas kan, Abang Mizan suami Kak Norma, Angah kan, duk rapat dengan Dino. Rupanya kan diorang ada pertubuhan sendiri. Pertubuhan suami-suami. Kan suami abang Kak Siti, Abang Nick tu kan, siapa lagi? Abang Zamri kan, duk rapat dengan Dino. Kenapa? Sebab diorang ada geng. Tapi kenapa boleh jadi bonding? Sebab suami dengan suami hanya boleh, lelaki dengan lelaki hanya boleh bicara pasal wanita dan bisnes. Kelas. Nampak tak? Sebab tu kata jangan heran. Kan kita kan maknanya mulai esok dah start tahu dah. Okey, satu hari aku nak kena post 4 iklan. Memang kita kena post iklan Jangan salah faham. Iklan main cafe kita tu memang kena post 3 kali satu hari atau 4 kali. The rest tu kita boleh slip. Slip apa kan? Alhamdulillah kan setelah hari ni kan boleh mencecah sampai RM2,000. Post lah. Bukan post nak riak. Post atas tujuan kan. Babe, kan kau tahu tak kalau kata prospek tanya, kan boleh ke saya nak start bisnes? Kau tak nampak posting aku semalam? Aku boleh buat jualan RM2,000 tau. Ya Allah babe, dengan TLG memang ada bahan iklan. Pemimpin tak pernah lepas tangan. Aku rasa bangga gila duduk bawah pimpinan SDM Nadia. Kenapa? Kau nampak tak SDM Nadia? Apa yang aku duduk bagi? Pam. Sebab tu aku boleh buat RM2,000. Kau ingat aku pandai ke? Nampak tak? Bila kata niat kita nak bantu dia, automatik kita jadi seperti Profesor Muhayyah. Automatik kalau niat kita nak bantu orang, jadi seperti SDM kita bercakap macam SDM Azrin kan. Kan rendang bukan sebarang rendang. Kan rendang sangat hebat orangnya. Kan tengok kan kenapa dia boleh hasilkan Kak Na kan, Kak Ni, Kak Azma kan, antara leader beliau yang sangat hebat sebab kan dapat pemimpin sangat fighter kan, yang macam follow je kan. Dulu pun cakap CDM kan, Zara punya lead kan ramai ustazah. Kan Zara kan ustazah juga. Jadi rakan kursi Zara banyak ustazah. Jadi kan dia cakap macam ni. Itulah kan, bila geng yang Ustazah lah, suami akak cakap kan CDM, kita jangan riak. Kalau boleh post ni, datang aku punya fatwa pasal bisnes. Dia fahamlah konsep riak dan juga memberi inspiration. Dua yang berbeza. Kalau kita riak kan ambil gambar rumah, kenapa nak post gambar rumah? Hasil bisnes. Betul, itu riak. Yang memberi inspiration kan, ayat dia macam ni, Alhamdulillah kan, sebab akak berniaga kan, paksa diri berniaga. Rupanya impian nak beli rumah boleh tercapai. Kan dulu akak hanya mungkin menyewa rumah atau duduk rumah setinggan, tapi hari ni boleh beli rumah harga RM300,000. Itu inspiration supaya orang yang baca tu akan cakap apa? Kalau dia boleh, kalau Kak Norma boleh, aku pun boleh. Dia pun nurse, aku pun nurse. Apa beza aku dan dia? Lubang hidung yang berbeza. Mungkin. Faham tak? Maksudnya kata, suami Kak Na pun sembang banyak dengan Abang Dino. Terus jadi sempurna. Terus jadi rasa okey. Dulu pun sama. Tahu tak nak cerita lawak sikit pasal Kak Na. Kak Na kan ustazah bahasa Arab. Dia bawa suami dia pergi melancong kan, pergi ke Gold Coast. Gold Coast pula pergi mana Yang pakai baju putih tu. Ingat tak yang kita menari tu? Allah, lupa lah. Ada satu tempat lah kita pergi. Maklumlah Zara dah pergi 30 buah negara. Dah tak ingat dah banyak sangat. Dan Zara pergi 30 buah negara secara free. Nak tak tahun depan duk kita pakat-pakat kan, tahun depan kita pergi melancong.
InsyaAllah habis COVID kan, HIO pun buka ni trip nak pergi melancong. Nak tak? Siapa nak pergi melancong dengan Zara? Kan tahun depan kita akan pergi fun punya. Ya Allah, pergi melancong dengan Zara. Kalau bibir korang tak koyak tu tak sah. Betul tak? Kuming. Kan waktu tu kita ada dinner. Tahu tak kalau dengan HIO ni melancong memang gila. Dah lah tapau satu tempat yang sangat kelas. Kuming. Lepas tu tahu tak kan ada pesta menari. Bukanlah menari apa pun, macam zumba lah kan. Orang-orang macam Ustazah Kak Na ni haram kalau kata ada lelaki. Kalau tak ada lelaki, dia dulu ketua kat depan tu. Kak Na dulu ketua. Tapi sebab ada lelaki dia senggol dia. Jangan nak ngada nak. Muka senyum tapi bibir dia bergerak. Jangan ngada nak, dia duduk haram. Kan. So Kak Na macam moncong je kami. Relax menari. Kak Na. Dia kata dia bagi syarat, suami tak bagi. Kita pun pom menari kan. Lepas tu suami dia macam agak pasif lah. Suami Kak Na ni kan macam bukan pasif lah, macam tak setuju sangat isteri buat bisnes kan. Dengar pula apa yang gelap 15 tiang elektrik boleh dengar kan. Dengar pula kan macam yelah macam orang expect bisnes ni macam havoc semua kan. Tapi bila dah pergi melancong kan, suami Kak Na tu tahu tak Kak Na cakap apa? CDM kan, Abel ni seumur hidup tak pernah ada seluar jin. Sebab dia kata seluar jin ni haram. Sebab seluar jin ni untuk setan-setan. Tapi Kak Na pelik deh. Lepas balik melancong, dia pula beli seluar jin. Pertama. Yang kedua, lepas tu kan Kak Ana kan, kita kan kalau melancong kita ada tema kan. Warna pink, warna putih, warna merah. CDM tahu tak Kak Na ni ialah penat kan mengajar. Tiba-tiba kan cakap ni Abel dah beli dah warna tema-tema. Dia pula excited. Nak tak suami korang pun jadi macam tu? Kan dulu kan jangan mengerenyah lah nak bergambar. Kita orang kalau bergambar, kalau selagi kamera tu tak habis memori, bukan geng TLG tau. Kalau bergambar tu sampai ke depan gambar kan. Lepas tu kan suami Kak Na macam culture shock kan. Dia kata macam jangan gelenyah lah nak bergambar. Hari pertama, hari kedua, nah cepat bergambar. Dia pula, kau nampak tak? Itulah penangan suami. Suami kalau dah start pergi melancong, bergaul dengan Dino and the gang, dia balik akan berubah. Dan tahu tak suami Kak Na kata apa? Kan Kak Na kata, tahu tak CDM? Kak Na balik je Kuming, dia pula duk cerita. Kan seronok lah melancong dengan budak-budak ni dengan mentor dia kan. Ingatkan pemimpin dia serius je kan. Ada pakai tie mungkin kan, bawa file pergi melancong. Yelah orang bisnes kan. Tapi gila lah CDM tu masuk air semua kan. Kan daripada tak suka melancong jadi suka. Sampai dia pula follow Kak Na, bila nak pergi melancong? Lepas tu Kak Na jawab, bang, COVID bang. Pergi mengucap dulu bang, COVID. Habis COVID dulu kita pergi nak tak? Kan nak tak kita sama-sama next year kan kita akan pergi melancong. Sebab exactly kita akan pergi ke Istanbul. Bila? Nanti tak tahu, aku pun tak tahu. Tunggulah reda, tunggulah kerajaan dah habiskan PKP ni, kita akan pergi ke Istanbul. Siapa nak? Kan? Sebab tu katakan kita kena konsisten post result kan. Contoh hari ni, apa result win anda? Saya dapat jual 3 set promo PB kan, 699 kali 3. Lepas tu post lah kat Facebook atas tujuan kan untuk beritahu kan bahawasanya produk PB ni sangat bagus, ada demand. Niat barulah tak riak. Faham tak? Kalau riak, niat kau hanya untuk meriak, siapa suruh tak buat berniaga? Tak ada sale. Tengok kita ada sale tau. Kalau 699 darab dengan 3, hari ni sale kita 2097 tau. Congratulations Bella. Hari ni sales Bella 2097. Well done. Kan. Kalau niat Bella hanya untuk memberi inspiration, nak bagi tahu produk PB ada demand, I tell you akan attract lagi sale lain akan masuk. Faham Betul sedia nak lagi Istanbul, tunggu tunggu kami datang. Sebab tu katakan melalui kata platform kan, bila Zara nampak kan melalui kata platform show result ni kan, kita tunjukkan kita ada tak yang anda dah settle hutang melalui kata bisnes ni, kan dah settle hutang PTPTN ke, settle hutang loan bank rakyat ke, ataupun settle hutang kereta ke, post lah kat Facebook atas niat untuk memberi inspiration. Nampak tak, buat bisnes boleh tutup hutang. Supaya kata kalau awak join dengan saya pun awak benda sama.
post kat Facebook. Kak, Alhamdulillah kan, hari ni kan Kak ni nak share kan, ini antara win Kak ni kan. Lepas Kak ni join business kan, Kak ni dapat tutup satu kereta, settlement kereta dah selesai. Lega banyak lah. Sebab tu katakan sahabat-sahabat, kan, kalau kata setakat makan gaji, itulah kita punya kadar kehidupan kita. Maksudnya nak tutup hutang memang agak mustahil kalau makan gaji. Tetapi kalau kata kita tambah lagi satu side income, insya-Allah tutup hutang tu atau tutup segala hutang piutang tu akan selesai. Itu kita punya direction. Kan, kalau kata sesiapa yang ada keinginan untuk tutup hutang, boleh PM Kak Ni. Nampak tak, ayat kita pun dah start berbeza sebab nak selesaikan masalah dia. Setuju tak kawan-kawan? Ramai kawan-kawan kita kat luar sana yang ada hutang piutang banyak, yang sekarang ni sedang melalui fasa tak tahu nak buat apa sebab stres, PKP, ekonomi start worse. Ada tak? Ada tak kawan-kawan kita kat luar sana yang mungkin kehilangan kerja akibat pandemik ni? Kan, bos tiba-tiba terminate tanpa beritahu. Tiba-tiba dapat surat. Ada tak? Kan, Kak Zurani dah beli kereta sedia. Wah, kenapa tak nak share dekat Facebook? Itu ialah win. Sebab ikut sirah Nabi, ikut kita follow garis panduan Islam. Kan, Nabi pun sebar Islam 3 tahun pertama tertutup. 3 tahun seterusnya dia kata macam ni pada rakyat dia. Kalau kita nak luaskan empayar kita, kalau kita nak cepat sebarkan dakwah kita ni bersifat keterbukaan. Sama dengan bisnes ni, kalau kita nak cepat dapat rakan kongsi income besar secara selaju, pecut jadi CDM, kita kena banyakkan result kita post dekat keterbukaan. Faham tak? Kita kena show off istilah dia dengan niat untuk memberi inspiration, dengan niat untuk tolong orang, dengan niat kalau aku dapat, kau pun dapat. Faham ya? Dah faham dah sekarang? Kan, even baginda pun buat. Kalau Rasul buat, kita wajib buat tak? Wajib, sebab itu ialah perkara yang disunah, yang digalakkan. Faham? Bulan ni nak handphone baru, handphone lama dah jam, bonus IO. So Abang Hairi kan boleh post kat Facebook. Kak, Alhamdulillah, sebab bonus ni lah kan. Betul lah kawan-kawan, berniaga ni memang punca rezeki 90/10. Kan, kalau kata kawan-kawan ada keinginan nak ubah kehidupan lebih baik kan, PM Abang Hairi, Abang Eri, nama timangan contohnya. Faham tak? Kan, Alhamdulillah, insyaAllah CDM. Kalau Kak Ni ada satu perasaan takut orang kecam, orang riak ke apa, itulah niat Kak Ni dah tak betul. Kan, tapi kalau niat Kak Ni untuk memberi inspiration, ingat cerita Zara. Allah dah cakap dalam Al-Quran, orang-orang berjaya ni sentiasa memberi inspiration, berbisik-bisik kepada kebaikan, memberi kata-kata positif. Jadilah golongan orang berjaya. Jangan jadi golongan orang gagal yang bersahabat dengan syaitan, iaitu apa? Mengasingkan diri daripada jemaah ataupun circle. Maksudnya apa? Saya dapat beli kereta tapi nak duduk senyap, tak nak post. Itu namanya mengasingkan diri. Itu ciri-ciri orang gagal. Faham tak? Kan, banyak win kita tapi kita tak post kat Facebook. Ingat, atas niat untuk memberi inspiration. Dengan kata kita tujuan post ni kan, semua kata, manalah tahu ada juga orang yang masalah lebih kurang macam aku. Kan, meh join aku supaya kau pun dapat macam aku. Itu niat kita. Faham? Okey? Kan, sama juga beli kereta ke, beli rumah, post kat Facebook, punch barang. Kenapa kena post kat Facebook kita punch barang? Sama ada melalui online ataupun fizikal kita pergi dekat stokis. Kenapa? Supaya orang nampak yang kita ni aktif. Kan, tak adalah orang cakap berbisik-bisik. Manusia kan suka tengok kita gagal. Kan, buat bisnes ke Kak Yati? Oh, tak nampak post apa-apa pun. Bila Kak Yati post kan, Alhamdulillah hari ni pembelian barang hari ni, orang akan start cakap, wah, kan, bisnes dia nak jadi. Wah, kan, memang laku, ada orang beli. Oh, aku pun nak follow lah orang berjaya macam ni. Itu efek dia, itu kesan dia. Faham tak? Kalau lah kata dia masuk kita punya mall, maya kita kat Facebook kan, tak ada apa pun, asyik iklan saja. Kan, mana aktiviti dia? Itu yang dia tak percaya. Bisnes ni kita nak wujudkan orang trust kat kita. Bila orang trust, dia akan buat tanpa akak suruh. Ayat saya, pegang ayat saya. Kalau dia dah start trust kan dengan Kak Ni kan, contoh kan, oh aku trust dengan dia, Kak Ni promote lah apa produk pun, dia akan okey, dia akan beli. Itulah trust. Okey? Kan, kalau kata kita closing BHK, post lah kat Facebook, Alhamdulillah. Kan, hari ni Kak Bella nak welcome 3 orang BHK yang ada Kak Bella. Kak welcome, kan, sebut nama dia. Kan, tahniah dah start memulakan step baru. Wish lah.
Ataupun diri sendiri. Hari ni kan memang akak niat lah nak jadi baby home kiosk TLG sebab nampak kan barang memang laku keras. Risau kan, lagi-lagi kan kita nak raya. Kalau kata tak pergi tapau barang 2-3 hari ni, takut-takut waktu raya stokis dan HQ tutup. Lepas tu PKP, tak tahulah bila proses penghapusan start bermula. Sebab tu Zara sangat percaya kan, start esok sampai Sabtu ni, pergilah restock tapau pump in supaya kata stok dia penuh. Walaupun tak boleh beraya mungkin kan, duduk dekat rumah. Tapi kalau ada customer nak, senang tak kita nak hantar barang pada customer? Senang. Faham tak? Kalau ada customer nak on the spot, kita dah ada barang dah at least. Okay? Lepas tu kita close di HK, post kat Facebook. Alhamdulillah nak welcome HK baru. Kan? Alhamdulillah kan nak welcome 5 orang ahli baru hari ni. Kan? Apprentice baru. Ataupun kita pergi travel, kita post juga kat Facebook. Ataupun beli emas. Kan, beli emas ni kan dia ada dua niat, nak menunjuk ke atau memberi inspiration kan. Hari ni kan akan nak cerita sikit kan. Jujur cakap terus terang, Kak ni sebelum kata berniaga nak beli emas sejanggut udang pun tak mampu. Saya ingat cerita Kak ni tu. Kan, tapi Alhamdulillah lah sebab kata berniaga ni merasa sikit lah beli barang kemas. Tak mahal tapi merasa sikit. Ayat kita pun tak ada riaknya. Faham tak? Ayat kita pun ayat kita pun bukanlah ayat yang macam nak betul-betul menunjuk. Tak, memang niat untuk memberi inspiration. Kan, hi Kak Shigim, how are you? Kan, I miss you so much. Kan, yes, kan kita kena upload, itu result kita. Okay? Alright? Dan kan, percaya cakap Zara, sebab kan anda punya upload ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 perkara ni. Kalau anda upload kan, I tell you untuk kata projek duit raya Syom tu, Allah, senang. Dia datang sekelip mata pada anda. Nak tak kita tapau duit raya Syom, kita tapau duit raya sale A? Kalau Zara lah, kalau dah pemimpin bagi booster macam ni kan, aku akan rebut. Sebab lagi-lagi lah duit raya Syom. Duit raya Syom ni, apa Zara nampak, dia serampang 5-6 mata. Engkau pergi fight duit raya Syom, income kau bulan depan confirm 5-6 ribu. Engkau pergi fight duit raya Syom, bulan depan pangkat kau mesti akan naik. Paling tidak SSM ke DSM. Engkau pergi fight kan, duit raya Syom ni kan paling tidak kan, kan at least lah sedang nak menempa kan, kan title jutawan. Kenapa jutawan? Sebab proses SDM tu makin hampir. Tahu tak kenapa anda kena fight duit raya Syom? Ya Allah, dia macam melancong lah. Sebab HIO akan bagi surat. Tahu tak, HIO nanti siapa yang dah siap duit raya Syom yang dapat RM1,000 tu kan, HIO akan bagi satu surat tau, email lah. Lepas tu kan anda pun buka kan, ayat pertama dia, tahniah, sekalung tahniah kan, syarikat Sajadah HIO kan nak ucapkan kepada Siti Nurliana. Di atas kata kemenangan memiliki ataupun kemenangan mendapat duit raya RM1,000 daripada Sajadah HIO. Ya Allah, surat tu nanti korang pergi tayang dekat Facebook. Alhamdulillah, berkat kata PKP, sebab kata bulan Ramadan, akak dapat RM1,000 kan. Lepas tu surat tu tunjuk pula pada tim. Tengok ni, akak dapat duit raya daripada Syom, dapat surat. Sebab dia macam sama melancong kan. Rakan kongsi akan start bangga, Kak, macam dapat RM1,000 ni Kak, tunjuk kat saya. Nampak tak? Sebab kita show off. Barulah dia start macam bangga. Kalau tak show off, kita nak senyap. Dia pun cakap, apa yang aku tak ada result pun, tak percayalah aku. Sebab tu kita tunjuk kan. Dia, lepas tu kan tunjuk pula pada suami. Tu yang suami start akur tu. RM1,000 ni 200 portion aku ni. Mungkin tak apalah, bagilah dia 200 portion suami. Faham tak? 800 tu kita saving. Nampak tak? Sebab tu lah nak kena fight duit raya Syom. Tak nak ke duit raya Syom? Cik Hairi beli emas macam SDM Zara tu untuk wife. Kan tak apa, ini Zara dah berniaga lama kan. Dah cukup berniaga lama kan, ambil harga RM20,000. Tak apa, puas hati. Kan nak ambil waktu bila kata dah cukup dah semua. Dah tak ada hutang kan, kereta dah ada, rumah dah ada kan. Baru ambil emas. Baru dah rasa lega banyak. Kan tak nak ke duit raya Syom? Zara nampak kan duit raya Syom ni kan, ya Allah, syoknya kan. Lepas tu kan tahu tak dan bila kata anda dapat duit raya Syom kan, coach yang akan umumkan anda dekat wall kan. Hari ni coach
saya nak umumkan pemenang-pemenang duit raya Syam. Kan, yang pertama Muhammad Hairi di bawah kepimpinan CDM bla bla bla. Kan, yang kedua Siti Nurliana di bawah kepimpinan CDM Zira. Kan, yang ketiga Huzaimah Ibrahim di bawah kepimpinan CDM Zara. Yang keempat Double Diamond Zrina Mustafa bawah kepimpinan CDM Azrin. Ya Allah, satu CLA akan tahu. Hebatnya dia dapat duit raya Syam. Ya Allah Kak Nom, sebab dah tahu dah siapa fight duit raya Syam. Of course income dia bulan depan 5-6 ribu. Dia fight duit raya Syam, kita tahu dia antara orang yang terpilih, orang yang sangat-sangat hebat, bukan orang yang biasa-biasa. Lepas tu nama anda akan keluar dekat majalah e-bulletin Hi-O. Kan, pemenang-pemenang duit raya Syam. Ya Allah, seronoknya weh. Betul tak? Ya, best. Memang best. Dia sama macam konsep melancong. Lepas tu kan Zara akan keluarkan poster yang macam melancong tu kan. Achiever duit raya Sahajidah Hi-O Marketing. Yang pertama Mirna Muhammad Ali. Muka Kak Mirna. Yang kedua Raihan Rusli. Ketiga Asila Asyari. Yang keempat Ismahiza Ismail. Zara akan buat poster-poster tu. Nak tak? Yang keempat Baya. Kan, Baya Ahmad. Kak Baya macam ni. Lepas tu Kak Baya pun tunjuk dekat anak-anak, ni lah long Mama dapat duit raya. Sebab tu lah Mama busy waktu PKP ni. Okey, siapa nak Mama belanja? Belanja apa? Makan di rumah Mama. Nak ke tidak? Seronok tak? Sebab kan, tahu tak, Zara melalui kata platform-platform ni lah Zara orang kata jadi kaya lah. Jadi kaya, income besar, income berkepuk ratus ribu kan. Dengan kata asbab dia macam ni tau. Duit raya Syam ni ialah kalau ibaratnya macam melancong. Zara sebab tak pernah miss melancong lah. Zara punya consistent income dan saving makin bertambah setiap bulan. Nak tak? Nak tak? Kak Azmah pun ada kan. Seterusnya Azmah Harun. Kak Azmah punya nikab ni bling-bling, diamond tambah. Sebab dapat duit raya Syam. Kan, tahu tak, sebabkan duit raya Syam ni ibaratnya kan Zara kan boleh merasa bawa mak pergi ke umrah. Allah, seronoknya weh. Kalau lah kata 5,000 kan tahun depan kan, at least habis je PKP kan kita dah ada duit apa tahu, duit deposit nak bayar umrah. Seronok tak? Kan seronok kan duit umrah. Kita pun dah cakap dengan mama dengan ayah kita, Mama dah ready tau mak. Sebab Liana nak bawa mak pergi umrah ni, Mira nak bawa mak ni. Mak pun tanya, baru habis PKP, kan ada ke duit? Ada, mak jangan risau, mak standby je. Kita pergi kursus je. Allah, seronoknya kan. Kak Sally pun cakap, jom, kan cakap dekat si Tembam tu kan, jom kita nak pergi umrah ni, kan kita get ready ni. Kan anak dah lah tak sekolah pergi umrah pula. Seronoknya, ya Allah kan. Betul tak? Seronok kan. Lepas tu kan cakap dengan suami kita pula kan, suami awak lah kan. Kan, bang, Alhamdulillah bang kan, merasalah katakan dapat income 78,000 ni, 4,000 start asingkan, 4,000 asingkan sebulan, kalau 10 bulan 40,000. Bang, kita boleh lah kot kita beli rumah nak, kan 40,000 untuk kata deposit. Allah, kalau kata tahun ni kan kita mungkin raya biasa-biasa lah sebab raya PKP kita panggilkan. Tapi kan tahun depan kan kita raya betul-betul. Raya betul-betul macam mana? Kita ada kereta mewah yang terparking kat depan rumah. Kan kita ada barang kemas yang kita boleh macam kalau masak tu macam bunyi-bunyi sikit. Kan, ya Allah, seronoknya. Lepas tu kan kita pun dah ada get ready profile kita the next 2 year kan, pergi umrah bawa mak ayah dan juga anak-anak. Allah, seronoknya kan. Betul tak? Seronok kan. Lepas tu kan tahun lagi satu kan projek pula overseas melancong dengan anak-anak. Sebab tahu tak, lepas habis PKP, travel platform semua, travel agency semua akan murah drop sebab dia nak dapatkan klien. So, rezeki kita lah, kita dah buat tabung siap-siap. Lagi-lagi umrah. Kalau umrah kan paling minima pun 4,000 lah mungkin boleh drop sampai 3,000 lebih mungkin. Kalau kata yang Zara pergi tu almost 11,000. Mungkin kalau VIP mungkin dalam 7-8,000. Kan, tak apalah melalui platform ni kita buat. Kita dah standby dah duit tabung. Kan, habis PKP kan kita dah cakap, okey saya dah ada bajet untuk 4 orang. Allah, seronoknya weh. Seronok. Kan, Zara habiskan lagi 10 minit je lah nak cerita sikit pasal umrah. Sikit sorry je. Kan,
pengalaman yang paling best kan pergi umrah ialah sebenarnya betul bawa mak ayah, bawa mak kan, sebab kan momen tengok muka dia waktu tawaf, waktu sa'i, waktu pergi makan dekat hotel kan, kita duduk hotel Hilton kan, waktu berjalan-jalan bagi burung makan. Tahu tak, bila kata pergi tunaikan umrah ni ataupun haji ni, dia wujudkan ikatan yang bonding tau, antara suami, antara isteri, antara mak dan ayah. Sebab waktu kat sana kita tak ada buat benda lain, kita hanya beribadah je, betul tak? Jalan-jalan dengan mak, pegang tangan. Mungkin kat Malaysia tak pernah buat, akan jadi rapat sangat kan, bergurau-gurau dengan adik-beradik. Lepas tu nak minum teh tak? Sebab teh dekat Arab tu sedapnya, Raihan postlah kat akak, teh tarik dia sedap sebab dia guna susu unta. Sedap. Sekejap lagi nak buat lah teh. Sedap sangat. Kan. Lepas tu kan mak kan akan cakap macam ni. Mak kita tak habis-habis akan cakap terima kasih. Terima kasih tau. Sampai dia pernah cakap apa tau? Dulu kan mak ni tak nampak kan yang bisnes ni boleh buat duit. Tapi kan nasib baik kamu ni degil Sebab kamu degil lah, mak merasa jugalah datang ke umrah ni. Kalau mak pejam mata pun, paling tidak pun mak dah tak ralat dah. Mak dah suka cakap macam tu. Lepas tu, dia punya cerita umrah tu sampai sekarang masih segar di ingatan. Dan dia akan cerita ke adik-beradik dia, dekat orang kampung dia, dekat geng-geng mengumpat, dia akan cerita. Seronok lah kan. Dan sepatutnya Mak Zara pergi tahun ni, bulan 3 hari tu sepatutnya. Tapi sebabkan COVID, dia postpone. Pun sedih tu. Zara kata tak apa mak kan, habis COVID terus pergi je. Kan, sampai dia punya dah tahap seronok, Zara bagi duit je. Zara kata mak pergilah, kita tak pergi. Okey. Okey mak aku, sebab dia jadi ketua mutawif kat sana. Dia dah seronok dah. Kan, yang penting kan ada duit saja. Kan, tapi seronok kan. Seronok lah kan. Lepas tu kan bila bangun pagi kan kiam. Kau bayangkan isyak dia dalam pukul 8 Raihan. 8 ke 9 tak ingat lah. Isyak dia awal. Sebab maghrib dia pukul 6. Isyak dalam pukul 7 lebih kot. 7 lebih kot isyak dia. Jadi 8:30 tu Zara dah balik ke hotel. Kalau Zara duduk lepak masjid Masjidil Haram lah, balik hotel. Balik hotel tu kau ingat terus tak juga. Mak akan tengok TV, lepas tu dia akan video call anak cucu dia. Lepas tu kan dia akan sebab Zara punya hotel alhamdulillah menghadap Kaabah. Kan, jadi kan mak kan ralik lah macam ramai lagi. Lepas tu Zara cakap jom mak tidur, sebab kita orang akan kiam start bangun pukul 1 pagi. Waktu pagi sana lah. Makna tidur berapa jam je, tapi kan dia punya energi kalah Zara tau. Dia sa'i maintain tau. Aku dengan Kunadia mengular minum air Zam-Zam. Ya Allah, dah hati kan kuat betul tenaga kuda orang tua ni. Sebab itulah impian orang tua bertahun-tahun. Yeay. Isyak 7.30. Betul lah, sebab dia gap 1 jam je kan. Kalau maghrib 6, isyak 7.30. Jadi kita orang lepak lah. Jadi pukul 9 tu dah balik hotel. Zara duduk Hilton. Duduk Hilton ni hotel sangat-sangat selesa. 50 meter je. Jadi beberapa tapak dah sampai hotel Zara dah. Kan, sampai hotel. Jadi kan mak pun dah tahu dah. Bila sampai lobby hotel tu, kita ada satu favourite cleaner, nama dia Muhammad. Kan, Zara lah suka kacau kan. Hai Muhammad. Mak aku macam ketis. Kau jangan nak menggatal tak? Bukan menggatal. Zara kan suka ringan mulut mengimarahkan salam. Kan, lepas tu kan nanti Muhammad tu akan hantar kita orang maksudnya macam towel ke apa kan. Nanti Zara bagilah macam apa yang kita orang punya. Sebab kita orang bawa makanan kat sana. Bawa apple, bawa pisang, bawa stok makan Maggi. Last sekali aku tengok hotel tu penuh makanan Malaysia. Punya seronoknya. Tak apa. Program ni kan insya-Allah kalau kita ada setting kan tahun depan kan itu milik kita semua. Kan nak bawa keluarga tunaikan umrah. Amin. Ya Allah, Zara doakan semoga dipermudahkan. Kan, kalau kata yang lain belum bersedia kan tak apa. Jom kita buat sama-sama projek tabung umrah melalui apa? Platform Achieve duit raya Syam. Confirm umrah tu, tabung umrah tu dah ada punya. Okey? Boleh? Siapa rasa seronok? Siapa rasa malam ni dia dapat sesuatu? Siapa rasa malam dia tak boleh tidur? Siapa rasa malam ni kan saya nak fight juga kan? Duit raya Syam kan? Sebab tu kata Zara buat flash sale nak bantu anda punya. Pergilah fight. Kan? Dan mak tu
Zara akan bagi, Zara turunkan. Patutnya Zara bagi pada RM606. Maksudnya 2 lah, satu karton kopi. Tapi sebabkan Zara katakan kesian juga kan, sebab ramai yang nak. So Zara kata tak apalah, siapa ambil satu set combo pun Zara bagi RM303. Sementara stok masih ada sebab tak banyak. Cuma pada waktu malam ni kan Zara nak bagi kepada kata 3 orang pemenang. 3 orang pemenang yang Zara rasa kan dia sentiasa keep in touch dengan Zara waktu Zara bercakap. Dan dia ni orang yang kalau kata Zara buat live, dia antara orang yang suka masuk. Kan. Zara nak bagi kepada Abang Hairi tadi. Abang Hairi anda siapa kan nanti Abang Hairi PM CDM Abang Hairi. Nanti Abang Hairi akan PM saya balik. Okey? Zara nak bagi kepada Abang Hairi yang pertama. Yang kedua, Zara nak bagi kepada ada tu Zara, Hidayah Baharum. Pun sama, PM CDM anda, nanti CDM anda akan PM Zara. Dan yang ketiga, Zara nak bagi kepada oh, dia tak ada malam ni. Kalau ada memang Zara bagi pada dia. Sebab ini orang yang sangat bagus. Zara suka sangat kat dia. Okey, dan orang yang ketiga ialah drum roll. Dan orang yang ketiga, Zara pejam mata Zara tutup Sekarang Zulina buat apa bagi kau? Dan orang yang ketiga Zara nak bagi kepada Azlianti Ibrahim. So PM CDM anda, saya akan PM Zara. 3 orang pemenang ni, kenapa Zara bagi? Orang yang sentiasa tengok Zara live. Lepas tu rajin komen. Zara suka sangat vibes ni. Okey? Boleh kan, dan jangan lupa post kat Facebook kan. Kan post kat Facebook kan. Apa ayat kan? Post kat Facebook macam ni. Yay, saya dapat dah konsep motivation Oria. Macam ni Okey. Apa yang nak post? No, tak sedap. Apa idea nak post kat Facebook? Contoh dekat awal. Okey. Saya nak duit raya Syom. Itu je post kat Facebook. Okey, boleh? Lepas tu tag Zara. Boleh? Alright? Okey, rasa itu saja. Thank you so much bagi anda nak ambil gambar Zara. Okey. Alright, rasa itu saja. Thank you so much. Semoga yang menonton ni anda kaya dan berjaya. Dan jangan lupa, esok pagi jam 4 pagi seperti biasa, Ustaz Hanzalah akan lead kita buat live video untuk kata baca Al-Quran. Dan kita boleh tasmek bersama kan. Dan kita boleh berzikir bersama. Kalau kata waktu alunan Quran tu, kalau kata anda nak qiyamul ke, tahajud ke, taubat ke, terpulang. Tapi kan kita ambil peluang. Sebab malam ni malam ganjil. Kan manalah tahu asbab tu kan kita kejar dan kita dapat malam Lailatul Qadar. Okay? Itu saja. Thank you so much. Saya minta maaf kalau kata secara tak sengaja Zara bergurau Zara mencarut ke Zara bergurau je. Tak ada niat apa pun. Jangan simpanlah hati. Okay? Yang baik tu datang daripada dia. Yang jahat dan yang buruk tu datang daripada Zara sendiri. Okay? Assalamualaikum. Jumpa pukul 4 pagi nanti. Bye-bye.